Kita kemas-kemas ni. Baiklah, selesai dah patung saya. Penat saya kerja satu hari nak siapkan patung ni. Masa pun dah lambat. Baiklah, saya rasa saya balik dulu ni. Japero telah banyak berjasa dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada anak-anak kecil. Pari-pari kristal biru telah berhasrat untuk memberikan ganjaran kepada Japero. Oleh kerana Japero hidup bersendirian dan berkeseorangan, maka pari-pari kristal biru akan menghidupkan salah satu daripada patung buatannya. Bunyi apakah itu? Ini Pinocchio. Inilah Pinocchio, patung ciptaan Geppetto. Saya akan memberikan Pinocchio nyawa dan membuatkan Pinocchio dapat bernafas, berlari dan berjalan seperti kanak-kanak yang lain. Dengan kuasa tongkat sakti saya ini, maka saya akan berikan nyawa kepada Pinocchio. Ting 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 ting. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM sama saya Hanif Sean. Hari ini sama-sama kita dalam slot tahap 1 dengan mata pelajaran pendidikan seni visual. Kita akan perhatikan apa sebenarnya yang kita akan buat dia. Tadi ada Pinocchio, ada pari-pari. Saya juga sebagai Geppetto, mesti murid-murid di rumah tertanya-tanya. Apa yang kita nak belajar hari ini sama-samanya? Baiklah, jika dia tanya-tanya itu kan, kejap lagi saya akan kongsikan siapa guru penyampai. Tetapi sebelum itu, sama-sama kita nak mengamalkan SOP yang telah ditetapkan kerana kita masih berjuang untuk COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? 3 cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka, tutup dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dari diri sendiri dan orang seterusnya. Yang ketiga yang paling mudah, kita jaga kebersihan diri kita, kita jaga kebersihan tangan, menggunakan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, jika ingin mengetahui siapakah Pinocchio tadi, mari kita lihat biodata guru tersebut. Ya, kita sudah perhatikan siapakah guru penyampai kita, iaitu Cikgu Muhammad Fahmi bin Zakari dari SK Danau Kota 2 Setapak, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Silakan Cikgu. Cikgu boleh bersama saya sekarang. Inilah dia Pinocchio kita tadi. Cikgu, macam mana perasaan jadi Pinocchio tadi? Pinocchio tak bergerak, tak ada nyawa, so saya rasa better saya jadi manusia. Jadi manusia, Cikgu. Cikgu, sila perkenalkan diri sendiri dengan murid-murid di rumah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Fahmi Zakari dari SK Danau Kota 2, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya suka tu Cikgu, bagi sepenuh-penuhnya alamat di mana kita berada hari ini. Dan Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua sahaja di studio hari ini. Kita juga ditemani oleh 5 murid-murid dalam talian. Murid-murid dalam talian, cuba lambai sikit dekat abang dengan Cikgu dekat sini. Itu dia, semuanya bersemangat, semuanya dalam watak masing-masing tu Cikgu. Sangat menarik, saya suka tu. Kelima-lima murid kita juga dari sekolah yang sama dengan Cikgu, iaitu dari SK Danau Kota 2 Setapak, Kuala Lumpur. Sila kenalkan diri, saya akan sebutkan nama anda satu persatu. Kita mulakan dengan Syaza. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Hai Cikgu Fahmi, hai Abang Hanif, hai kawan-kawan. Nama saya Syaza Elviana Kesara binti Syarizal. Boleh panggil saya Elviana. Saya dari SK Dana Kota 2 Kuala Lumpur. Pendidikan seni sangat seronok. InsyaAllah kita akan sama-sama berseronok hari ini sambil kita belajar. Ya. Terima kasih Elviana. Seterusnya kita ada Azahra. Hai Cikgu Fahmi, hai Abang Hanif, hai kawan-kawan. Saya Azahara Muhammad Hadi Putra dari SK Danau Kota 2. Terima kasih Azahra. Ya. Dan seterusnya kita ada Yuvian. Selamat sejahtera. Hai Abang Hanif, hai Cikgu Fahmi. Hai kawan-kawan. Nama saya Yuvian, anak lelaki Siva Ganesh dari SK Danau Kota 2. Hai Yuvian. Baiklah kita juga ada Alfian. Assalamualaikum. Hai Cikgu Fahmi. Hai Abang Hanif. Hai kawan-kawan, saya Alfian Syawal bin Faizal Haq dari 3 Iris SK Danau Kota 2 KL. Hai. Baik, terima kasih Alfian. Yang terakhir kita ada Damia. Silakan Damia. Assalamualaikum dan salam sejahtera Teacher Fahmi, Abang Hanif dan kawan-kawan. Apa khabar hari ini? Nama saya Damia Amira binti Abdul Rahman. Panggil saya Damia. Terima kasih Damia dan terima kasih kepada kelima-lima murid dalam talian kita dari SK Danau Kota 2 Setapak Kuala Lumpur yang begitu bersemangat cikgu. Ya, betul. Saya suka mereka sangat bersemangat dan sangat dalam watak hari ini. Cikgu pun tentunya dalam watak Pinocchio. Ya. Cikgu perkenalkan kepada kita apakah yang kita akan belajar hari ini dan apakah kaitan dengan lakonan kita awal tadi. Baik. Terima kasih Hanif. Untuk hari ini dalam modul bagi bidang membentuk dan membuat binaan, kita akan berfokuskan kepada pembikinan ataupun elemen dalam membuat boneka. Boneka yang dicadangkan adalah 4, iaitu boneka jari, boneka bertali, batang dan juga sarung. Okey, hari ini kita akan membuat Pinocchio, iaitu boneka yang bertali, dan akan menampilkan beberapa elemen iaitu watak dan juga jenis-jenis kompartmen yang kita perlu hasilkan, iaitu dari segi bentuk dan juga badan lah. Menarik cikgu, seperti yang kita perhatikan Yes, di sini betul. cikgu. Baik. Baiklah cikgu, saya pasti murid-murid semua di rumah sangat tak sabar-sabar tu. Tetapi sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, kerana kita mungkin akan banyak pegang di sana sini, tentu cikgu saya ingin menjemput cikgu untuk menjalankan SOP. Kita sama-sama akan mensanitasi tangan. Silakan cikgu, saya juga akan sanitasi tangan saya. Dan jika kita sanitasi tangan ya, murid-murid di rumah semua, pastikan kita rata di sekelilingi jari sehingga ke pergelangan tangan. Dan kita juga akan mengamalkan penjarakan sosial cikgu sambil memakai pelitup muka. Betul, Hanif, ya. Ya cikgu Cikgu, tadi cikgu ada mengatakan sini mengenai boneka menggunakan tali. Di situ juga ada beberapa jenis boneka yang lain Ya, kita betul. ada. Ya, kita dalam tahun 3, boneka yang ditekankan adalah boneka yang mempunyai watak ataupun boneka yang mempunyai fungsi. Okey, di sini saya memilih Pinocchio kerana Pinocchio mempunyai watak, mempunyai nilai dan juga pembawaan sesuatu pengajaran kepada murid-murid lah. Okay. Betul cikgu. Ya, apa lagi seterusnya yang kita akan perhatikan cikgu dalam aktiviti kita hari ini? Aktiviti kita pada hari ini, kita akan membuat bentuk dan membuat binaan dan juga dari segi elemen imbangan. Macam mana nak hasilkan lengan, kaki dan juga badan untuk menghasilkan salah satu imbangan taklah sengit, taklah bengit lah macam tu. Betul cikgu, supaya nampak kemas lah. Ya, betul. Ataupun mungkin jika kita tegakkan seperti ini, taklah dia jatuh ke tepi Betul, cikgu. ya. Baik cikgu, saya nampak ada lukisan juga cikgu. Apa lagi yang kita sama-sama nak lakukan? Kat sini saya telah hasilkan beberapa kompartmen, iaitu untuk menghasilkan Pinocchio yang lagi senang, instan lah, segera. Kita dah lukis dan kita potong dan juga kita akan gabungkan lah. Okey. Pada pandangan Hanif lah. Okey. Pinocchio, apakah yang Hanif rasa pada watak Pinocchio itu sendiri? Kalau yang saya perhatikan tadi, saya rasa Pinocchio ni seorang budak yang baik.
Betul. Dan saya rasa dia memang mendengar kata Jepeto. Ya, betul. Baik. Untuk kali ini saya nak cuba tanya anak-anak murid saya sekalian. Okey, siapa dah tahu apa itu Pinocchio? Semua dah tahu kan watak Pinocchio itu macam mana kan? Okey, baik. Baik, saya nak tanya Alviana, apakah ciri-ciri boneka Pinocchio yang awak rasa perlu ada? Ianya diperbuat daripada kayu dan ianya mempunyai watak. Betul tak Cikgu Fahmi? Betul Alviana. Agak-agak kan kita nak bagi berapa ni? Berapa bintang tu cikgu? 1, 2 atau 3 bintang cikgu? Saya akan bagi ke Alviana sebanyak 2 bintang. 2 bintang Alviana, tahniah. Ya. Kenapa? Jawapan Alviana adalah tepat tapi mesti mempunyai sokongan, iaitu mempunyai watak, diperbuat daripada kayu dan boleh bergerak. Okey, pergerakan. Itu penting cikgu. Walaupun dia buat dari kayu kerana dia satu boneka, tetapi dia boleh bergerak kerana dia diberi nyawa oleh pari-pari kristal biru tadi. Betul. Terima kasih kepada pari-pari kristal biru. Baik. Apa lagi yang kita ada cikgu? Okey, yang kita ada pada hari ini adalah yang saya akan tunjukkan bahan yang kita akan gunakan, iaitu kalau kita tengok pada patung yang pertama, boneka yang pertama, kita ada bentuk silinder yang kita akan hasilkan, iaitu dari kertas dan juga straw, penyedut minuman, dan juga bulatan yang kita akan hasilkan. Orang kata yang bahan yang kita akan sediakan adalah bahan yang senang dapat. Bahan-bahan yang senang dapat cikgu. Dan saya pasti murid-murid di rumah sekaranglah masa untuk balik cepat cari-cari bahan-bahan yang berada di rumah ni ya, seperti kertas ke, seperti penyedut minuman ya. Kerana kita akan berehat sebentar kerana nanti boleh sama-sama kita buat ya boneka ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, penggunaan boneka boleh dipelbagaikan kepada bentuk haiwan dan objek lain mengikut watak, situasi serta cerita yang tertentu. Ketika boneka dimainkan, muzik latar, suara atau bunyi-bunyian turut mengiringinya bertujuan menghidupkan watak boneka tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Halo, saya Pinocchio. Tadi pari-pari kristal biru sudah hidupkan saya. Hello Pinocchio. Itu dia, kita dah tengok di gimmick awal tadi mengenai Pinocchio dan saya menjadi Geppetto yang menukang untuk menghasilkan boneka Pinocchio tersebut, dan datangnya pari-pari kristal biru menghidupkan Pinocchio. Apa sebenarnya kita nak belajar hari ini? Baiklah, mata pelajaran yang kita ada hari ini ialah pendidikan seni visual tahap 1. Dan bersama saya ialah Cikgu Muhammad Fahmi bin Zakari dari SK Danau Kota 2 Setapak Kuala Lumpur. Cikgu, lakonan saya tadi, boleh tak cikgu? Berapa bintang cikgu nak bagi? Saya boleh bagi kat Hanif 5 bintang. 5 bintang cikgu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Menjiwai watak. Menjiwai watak cikgu. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada perhatikan cikgu ada mengatakan mengenai 4 jenis boneka seperti yang menggunakan tali, menggunakan sarung tangan. Betul cikgu? Betul. Tadi, apa lagi yang kita nak sama-sama kita terokai hari ini? Okey, baik. Hari ini kita akan menghasilkan boneka Pinocchio yang mempunyai elemen bahasa seni visual, di mana elemen bahasa seni visual itu sangat penting dalam setiap penghasilan apa-apa jua jenis karya. Baik. Untuk bahasa seni visual bagi unsur seni visual, saya teruskan Hanif. Silakan cikgu. Okey, baik. Untuk unsur seni, ya kita tahu unsur seni mempunyai pelbagai elemen dan aspek. Yang kita tekankan pada hari ini adalah bentuk, iaitu bentuk geometri, di mana bentuk geometri yang pertama yang saya ingin memperkenalkan iaitu silinder. Bentuk 3D pertama, silinder yang mempunyai persamaan dengan tubuh badan kita, iaitu badan, lengan, tangan dan juga bahagian kaki lah. Bahagian kaki cikgu. Seterusnya itu warna. Macam kita tahu, warna adalah salah satu tarikan utama untuk menarik perhatian
dari segi orang kata dari segi lebih menarik dan juga mempunyai faktor keterampilan. Okey, baik. Kalau kita tengok kat sini, saya memilih warna merah dan juga warna biru sebagai hasil badan dan juga tangan. Okey. Boleh nampak cikgu yang menarik. Cikgu milih merah untuk badannya dan warna biru untuk tangan. Boleh nampak perbezaan di situ. Ada perbezaan antara badan dan tangan. Betul. Nanti sekurang-kurangnya ketika boneka tersebut bergerak, kita boleh nampaklah dengan jelas pergerakan tersebut. Betul. Pergerakan. Baik, betul Hanif. Seterusnya saya akan tekankan bagi prinsip mereka itu imbangan. Okey, imbangan kalau tak seimbang tak boleh bergerak. Betul. Mesti akan jatuh dan sebagainya. Seterusnya adalah pergerakan. Macam Hanif cakap tadi, menunjukkan pergerakan. Tangan macam mana pergerakan dia. Jadi kita akan dapat hasilkan sesuatu perbezaan dan juga pembentukan sesuatu gerak dan juga langkah. Baik cikgu, dan saya pasti dalam gerakan tersebut ada seni yang tersendiri. Betul, cikgu. Setiap pergerakan ada seni. Kena halus cikgu tu. Betul. Dia punya pergerakan tu seperti yang kita buat. Baik cikgu, seperti yang kita perhatikan di sini, saya seperti nampak ada lakaran, ada pembentukan di sana juga. Adakah kita harus melakar dahulu cikgu sebelum kita menghasilkan boneka tersebut? Betul, lakaran. Kalau kita tengok pada gambar yang pertama yang saya ini adalah lakaran yang telah saya lakukan dan juga besarkan untuk kelihatan lebih jelas. Okey, setiap penghasilan karya seni mesti ada lakaran. Lakaran itu adalah olahan idea yang pertama yang kita akan dapat selepas orang kata mendapat ilham, okey, dan menghasilkan bentuk, rupa serta elemen-elemen bahasa seni visual yang kita boleh terapkan dalam setiap penghasilan karya lah. Betul cikgu. Dan saya pasti dalam untuk mengadakan lakaran ini juga saya dapat perhatikan ada garisan-garisan asas cikgu ya. Betul, garisan asas betul. Garisan asas sebelum kita masukkan ciri-ciri yang lebih realistik lah. Betul. Saya boleh katakan. Okey, baik. Seterusnya kalau kita Hanif cakap realistik. Okey, selepas penghasilan ataupun pewujudan karya realistik ni, barulah kita akan hasilkan beberapa elemen yang bahasa seni visual seterusnya itu pergerakan. Okey, kalau kita tengok tangan tu tak bergerak lagi kan. Macam mana kita nak gerakkan? Macam mana kita nak hasilkan? Okey, untuk boneka macam mana kita nak gerakkan? Kita mesti menggunakan tali ataupun kompartmen ni lah, orang kata sendi dan sebagainya untuk kita hasilkan beberapa pergerakan. Okey, kalau kau tengok kat gambar rajah ini, ada setiap sendi, lutut, siku, tangan mesti ada sendi. Kata apa yang akan menghasilkan pergerakan nantilah. Betul cikgu. Seperti saya boleh nampak di sini juga ada seperti bulatan di belakang tu garisan asas dan seperti ada skru ke cikgu? Nak katakan skru ataupun ialah sendi untuk bahagian lutut tersebut. Okay. Kalau kita tengok dekat penghasilan karya ini, kita ada tengok pergerakan sendi. Okey. Dia dah bergerak. Okay. Boleh membuat pergerakan lah. Itulah fungsi kata apa sendi tadi. Betul cikgu. Cikgu, jika kita angkat sedikit boneka ni mungkin lebih jelas kita perhatikan. Ya, seperti yang cikgu telah tunjukkan bahawa penyedut minuman tersebut telah dipotong di bahagian lutut, di bahagian tengah lah untuk mewakili lutut boneka tersebut supaya ada pergerakan cikgu. Betul, ya betul. Bukannya macam satu penyedut minuman yang lurus sahaja yang nanti tak ada lutut pula cikgu patung kita nanti. Tak bergerakkan. Macam mana nak membuat pergerakan? Betul, kurang realistik lah. Betul. Baik cikgu. Apa lagi yang kita ada cikgu untuk menghasilkan boneka ni? Boneka ni. Okey, kita tengok kat sini tangan, lengan dan badan mempunyai satu bentuk geometri yang sama iaitu silinder. Kita bergerak pada kepala. Bentuk apa yang Hanif rasa kepala? Kepala ni saya rasa bentuk bulat atau sfera cikgu. Okey, bulat atau sfera. Betul. Okey, baik. Sebenarnya saya nak tanya anak murid saya ni dari segi pemerhatian mereka. Okey, Azahra. Mana Azahra? Hai Azahra. Okey Azahra, hari ini apa kita nak buat hari ini? Apa aktiviti kita pada hari ini sebenarnya? Aktiviti hari ini membentuk binaan boneka. Membentuk binaan boneka. Baik, betul Zahra. Okey, baik, tepuk tangan. Tahniah Zahra. Okey Zahra, saya bagi awak 2 bintang untuk jawapan awak. Terima kasih. Okey, pada Damia.
Ada tak Damia? Okey, Damia. Macam mana kita nak gerakkan boneka ni? Cara menggerakkan boneka dengan demonstrasi guru. Okey, demonstrasi saya. Okey, saya lupa nak bagi tahu Hanif tadi. Macam mana pergerakan boneka? Kalau Bagaimana, kita tengok, cikgu? okey, pergerakan boneka, kalau kita tengok Pinocchio pada zaman dahulu menggunakan tali, betul? Betul, cikgu. Okey, pergerakan mesti menggunakan apa tu? Menggunakan Pergerakan apa ni? Pergerakan tangan Tangan? yang mengawal tali tersebut. Betul, menggerakkan tangan untuk mengawal tali. Betul tak? Yang apa? Damia tadi. Damia, sama tak dengan jawapan awak? Menggunakan pergerakan Menggunakan tali yang dikawal oleh pengawal tersebut. okey. Boleh tak, Damia? Boleh? Okey, baik. Okey, Damia. Saya nak tanya. Okey, apa pergerakan apa yang awak buat, yang Abang Hanif tunjukkan tadi? Saya menggunakan straw. Okey, menggunakan straw dikata. Okey, baik. Damia, saya bagi 1 bintang. Awak telah memberi jawapan pergerakan. Okey, the keyword ataupun kata kunci di situ adalah pergerakan. Okey, baik. Terima kasih, Damia. Sama-sama. Terima kasih, Damia. Baik, seterusnya cikgu. Adakah kita masih ingin menjelaskan mengenai pergerakan cikgu ataupun rekaan boneka ini yang saya rasa sangat menarik kerana ada butang dengan warna yang berbeza, dengan hidung dia cikgu. Pinocchio penting hidungnya cikgu. Okey, kalau di sini saya cuba terapkan untuk pendidikan seni tahun 3 adalah kepentingan di mana penghasilan bentuk badan, kaki, tangan yang mewakili anggota badan kita lah. Okey, hidung kita kata paling penting, apa yang relate dengan Pinocchio dan juga hidung adalah panjang hidungnya, di mana pengajaran yang kita dapat kalau Pinocchio tu berbohong, dia melakukan satu perkara yang negatif, hidungnya akan panjang. Tambah ke depan cikgu, semakin panjang ya. Okay, nasib baik tak jadi kat kita semua cikgu. Betul. Ya. Betul. Tapi saya pasti murid-murid di rumah semua sentiasa bercakap benar. Itu sangat penting cikgu. Itu sangat penting. Kita kena sentiasa ikhlas, amanah dan bercakap benar. Betul. Okey, betul. Nilai ataupun pengajaran yang kita dapat daripada watak Pinocchio dan juga apa yang kita akan hasilkan ialah bagaimana mereka menghubungkaitkan kehidupan kita, iaitu seorang manusia tak perlu melakukan perkara berbohong ataupun perkara yang negatif untuk meneruskan kehidupan. Kau tak akan dapat apa ni, bahana lah. Okey, kalau Pinocchio akan dapat hidung yang panjang dan sebagainya. Hidung yang panjang, betul cikgu. Kalau dalam kehidupan harian ni mungkin hubungan antara sesama manusia mungkin boleh terjejas. Ya, cikgu. Cikgu, kalau warna untuk sebagai contoh bahagian kepala Pinocchio juga, apakah warna-warna yang cikgu boleh nasihatkan kita ikut? Seperti yang saya perhatikan di sini, agak warna coklat di situ. Okey. Secara logik ni lah, kalau kita tubuh badan manusia ni mempunyai warna-warna yang lebih natural ataupun warna yang dihasilkan. Contoh, warna kulit selalunya berwarna kuning sawo matang ataupun warna agak brown, keperangan, betul? Betul, cikgu. Agak keperangan di situ. Dan saya pasti ada kaitan dengan roda warna, cikgu. Betul. Baik, baiklah cikgu. Kita simpan tu sebentar. Betul. Nanti kita akan bincang sedikit lagi mengenai roda warna dan banyak lagi yang Cikgu Fahmi ingin kongsikan dengan kita. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, boneka juga digunakan untuk pelbagai persembahan seni yang dipentaskan seperti wayang kulit dan opera Cina. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Wow, cikgu. Ya. Tahniah cikgu, saya suka tarian tersebut cikgu. Ya. Apakah nama tarian tersebut cikgu? Tarian saya dinamakan Pinocchio. Bersama dengan apa yang kita akan buat hari ini. Baik cikgu, saya rasa betul-betul seperti boneka tadi cikgu dengan pergerakan cikgu. Betul. Dengan yang sangat sharp lah kita katakan cikgu begitu Praktis ni. Betul cikgu, kita berlatih sama-sama tadi. Baik cikgu, silakan, sebenarnya banyak lagi yang kita nak belajar bersama-sama hari ini dan saya pasti murid-murid di rumah juga tak sabar-sabar apa lagi yang nak tahu sebab kita dah ada boneka Pinocchio di sini. Anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot tahap 1 dengan mata pelajaran pendidikan seni visual bersama saya, cikgu yang boleh mereka boneka, cikgu yang boleh menari dan juga cikgu pendidikan seni visual. Beliau adalah Cikgu Muhammad Fahmi dari SK Danau Kota 2 Setapak, Kuala Lumpur cikgu. Baik cikgu, tadi sebelum kita berehat, kita ada membincangkan mengenai roda warna cikgu. Betul. Apakah roda warna tersebut cikgu dan bolehkah kita aplikasi ilmu mengenai roda warna dalam menghasilkan boneka ini? Baik, terima kasih Hanif. Untuk roda warna mempunyai 3 lapisan asas yang perlu kita tahu, iaitu warna asas, warna premier iaitu warna yang utama, seterusnya warna sekunder, warna lapisan kedua dan yang terakhir adalah warna tertier, lapisan ketiga, di mana lapisan-lapisan ini terhasil apabila berlakunya campuran warna dan menghasilkan warna yang baharulah. Baik, okey, contoh saya nyatakan warna premier itu warna paling asas, mempunyai 3 iaitu merah, biru dan kuning. Merah, biru dan kuning cikgu, warna primer cikgu. Betul. Sekunder pula campuran antara merah, biru, merah, biru, biru dan kuning, kuning dan merah dan sebagainya dan menghasilkan warna yang ketiga. Baik, warna sekunder sebagai contoh warna apa cikgu? Jika sekunder. kita campurkan warna-warna asas tersebut. Warna sekunder, kalau kita tengok kat sini pun dah ada satu warna sekunder. Warna hijau. Warna hijau cikgu campuran daripada warna merah, warna kuning dan warna biru. Warna kuning dan warna biru. Dan warna tertier ialah campuran warna sekunder tersebut dengan warna primer tadi betul, cikgu. Betul. Baik, sangat menarik cikgu. Dan cikgu, apakah yang kita lakukan tadi cikgu ketika kita menari dengan hasil boneka yang kita akan ada sebentar nanti? Okey, baik. Untuk tajuk tahun 3 dalam bidang membentuk dan membuat binaan ialah menari dan mencuit hati. Okey, pergerakan di mana pergerakan apa yang saya tunjuk tadi adalah pergerakan badan manusia dan kompartmen ataupun elemen-elemen yang kita hasilkan. Contoh tangan, macam mana saya bergerak. Okey, kita akan hasilkan tangan, lengan, siku dan kita boleh aplikasikan pada penghasilan karya kita, itu penghasilan Pinocchio lah. Okey, kita ada bahu, lengan, tangan dan sebagainya. So pergerakan itu menghasilkan unsur-unsur dalam prinsip rekaan. Baik cikgu, dan juga saya tadi di awal rancangan cikgu ada menyebut mengenai penghasilan boneka menggunakan seperti sarung, jari atau batang cikgu. Adakah itu satu yang kita akan lakukan hari ini? Dan saya pasti murid-murid dalam talian pun mesti dah sedia tu. Okey, baik. Kita teruskan dengan penghasilan lah tu kan Hanif. Hari ini saya akan berfokuskan untuk menghasilkan bentuk 3D, itu penghasilan boneka, di mana kita akan hasilkan lengan, tangan dan bahagian badan lah. Betul cikgu. Baik. Adakah kita akan lakukan menggunakan kertas yang cikgu telah gulung ini? Betul. Saya kita akan hasilkan iaitu bahagian lengan dan juga kaki, iaitu dengan menggunakan kertas sahaja. Okey, kertas yang kita gulung dan gabungkan, kita lekatkan. Okey, dan akan gunting separuh pada bahagian tengah. So untuk bila kita mewakilkan sendi untuk boneka tersebut. Okay. Mudah saja cikgu, saya rasa menggunakan kertas, kemudian boleh menggunakan gam dan gunakan gunting untuk memotong bahagian tengah. Dan juga pesanan kepada murid-murid di rumah, kita lakukan ini kalau boleh dengan kehadiran ibu bapa, kerana kita akan menggunakan gunting yang mungkin ada alatan yang boleh membahayakan kita. Itu sangat penting. Jaga-jaga tau, keselamatan tu sangat penting. Betul ni. Okey, baik, untuk pengetahuan semualah, beberapa elemen yang kita kena tekankan pada penghasilan kali ini iaitu penghasilan imbangan. Berapa banyak yang kamu akan
gulung besar mana dan sebagainya, kamu haruslah mempunyai logik tersendiri, iaitu cuba banding dan kaitkan lengan dengan kaki, yang mana lebih besar, yang mana lebih tebal dia punya keluasan gulungan silinder. Okey, seterusnya badan dengan kepala. Badan mesti besar pada kepala atau kepala besar daripada badan. Betul, Itu adalah orang kata bandingan logik yang kita terapkan dalam penghasilan karya pada kali inilah. Okey, apa yang saya ingin memfokuskan pada model yang telah siap ini mempunyai okey, apa Hanif rasa? Logik tak kepala besar dengan badan besar pada kepala ataupun sebagainya? Pandangan Hanif. Pandangan saya, cikgu, saya rasa badan harus lebih besar daripada kepala. Dan seperti cikgu katakan, antara kaki dan tangan, saya rasa kaki lebih besar dari tangan, cikgu. Betul. Ya. Ya. Kalau kita tanya murid-murid di rumah, cikgu, di dalam talian, apakah pendapat mereka? Okey, Boleh. Kalau saya boleh pilih UV. UV. Kalau UV, apa pendapat UV? Rasanya badan kena lebih besar atau kepala lebih besar mengikut logik asas? Badan. Badan lebih besar ke UV? Ya. Okey, Badan lebih bagus besar. Yuvian. Baik, cikgu. Kalau saya cuba dengan Alfian juga boleh, cikgu? Boleh Alfian. Baik, Alfian sudah bersedia. Abang nak tanya ni, kalau kita bandingkan kaki dengan tangan, Alfian rasa, saya putar sikit soalan, cikgu. Alfian rasa yang mana lebih kecil? Tangan. Tangan. Tangan, Bagus. betul. Cemerlang, Alfian. Ya. Baik, cikgu. Okey. Okey. Pada awal tadi saya telah nyatakan beberapa jenis boneka. Okey. Alfian, berapa jenis boneka yang saya telah saya telah nyatakan pada awal siaran tadi? Senarai boneka yang saya tahu ialah jejari, berbatang dan sarung. Betul kan, cikgu? Yes, betul Alfian. Tepat sekali Alfian. Baik, pada penghasilan boneka pada kali ini saya menghasilkan boneka bertali, iaitu boneka Pinocchio lah. Okey. Untuk sarung, jejari dan sebagainya, selalu kita terapkan yang saya tengok kawan saya di sekolah. Mereka menerapkan elemen boneka ni dalam pendidikan, iaitu subjek mata pelajaran yang lain dan sebagainya, kerana ia adalah salah satu X factor ataupun daya tarikan kepada proses pembelajaran. Betul. Bukan sahaja dengan cara menyampaikan secara lisan, cikgu, tetapi saya rasa dari segi visual juga lebih menarik. Kerana kita menggunakan sesuatu yang boleh dikatakan luar bilik darjah, cikgu. Sesuatu yang unik dan lebih kreatif untuk menghasilkan penyampaian ilmu tersebut. Ya, betul. Okey, untuk penghasilan boneka ataupun penghasilan sesuatu benda maujud yang baru yang akan menarik minat murid ini adalah salah satu dalam bidang pembelajaran, penemuan inquiry. Penting untuk cikgu dan saya sendirilah untuk mengamalkan elemen ataupun teras penemuan ataupun penghasilan sesuatu benda yang baru untuk menarik minat murid dalam pembelajaran kita dan mencapai objektif pembelajaran. Betul. Saya rasa itu sangat penting juga untuk mencapai objektif pembelajaran tersebut. Betul. Dan seperti cikgu katakan tadi, ada jenis-jenis boneka yang menggunakan sarung, menggunakan jari atau batang, cikgu. Apakah perbezaan, cikgu? Cikgu boleh katakan antara proses pembuatan boneka tersebut dengan boneka yang kita ada sekarang ni? Okey, boneka yang kita ada hari ini, apa yang kita terapkan iaitu elemen pergerakan. Okey, kalau boneka Pinocchio selalunya akan menghasilkan pergerakan dan mewakili badan yang adalah kaki, tangan, kepala dan sebagainya. Kalau tangan, sarung tu kita boleh katakan ia menghasilkan satu separuh badan dan watak-watak yang tertentu sahajalah. So perbezaan pada kali ini adalah saya menghasilkan keseluruhan mewakili badan manusia dan juga bahagian-bahagian tertentulah. So jadi tak adalah kata masuk sarung tu bahagian kepala sahaja dan sebagainya. Okey. Baik, cikgu. Saya nak tanya juga, cikgu, seperti cikgu sudah jelaskan tadi dengan pelbagai jenis boneka, murid-murid kita dalam talian, ada tak diorang sediakan boneka mereka? Okey, baik. Awak ada sediakan bahan awak kan? Okey, baik. Dekat sini saya telah ambil beberapa bahan ataupun
boneka yang telah siap yang dihasilkan oleh mereka, dan ini adalah antara hasil yang terbaik yang dipilih untuk memberi contoh kepada murid-murid sekalian lah. Baik, cikgu. Baiklah, seperti yang saya nampak di sini, sebenarnya ada nama di sini. Ini dibuat daripada Zara, ya? Betul, Zara. Kemas dan cantik Zara, boneka. Tapi minta maaf abang terjatuhkan topi dia, nanti abang tampal balik, ya. Cikgu, kongsikan sikit dengan kita, apakah ciri-ciri boneka yang disiapkan oleh Zara ni? Saya tengok seperti memakai bertali-tali di bahagian bawah sana. Cantik pakaian dia. Apa yang penting dalam pendidikan seni, objektifnya adalah kreativiti. Zahra telah menampilkan salah satu elemen penting iaitu kreativiti. Orang kata apa? Kekemasan yang terakhir yang dibuat adalah kreativiti. Kemasan terakhir dengan rambut dia, cikgu, yang rambut dengan mengerbang ke tepi dengan warna hitam ini. Dengan tadi sebenarnya ada topi, minta maaf Zara, ya. Baik, di situ pula, cikgu. Okey, kat sini yang dihasilkan, elemen yang maafkan saya. Okey, elemennya bulatan. Kadang-kadang kita punya gam tu tak apa, nanti kita tampal balik. Okey, gam. Okey. Ini adalah boneka Pinocchio yang kami telah hasilkan sebenarnya. Okey, ada sendi, elemen-elemen yang pentinglah. Sedia ada pergerakan sendi, kaki dan bentuk-bentuk yang saya nyatakan tadi, silinder. Betul. Dan juga bulatan. Dan seperti cikgu mengatakan tadi, mengikut keimbangan juga, cikgu, saya perhatikan penyedut minuman yang mewakilkan kaki adalah lebih besar ataupun lebih lebar berbanding yang digunakan untuk tangan. Ya, betul. Dan juga badan boneka tersebut yang menggunakan cawan adalah sedikit lebih besar daripada kepala dia yang berbentuk sfera itu. Betul. Okey, untuk kekemasan terakhir, saya selalu menasihatkan kepada murid supaya memberi kreativiti sendiri. Luahkan apa yang awak nak letak boneka tu, pakai skirt ke macam Zahra buat, ataupun nak pakai baju berwarna lain ke, belang-belang ke, itu adalah kreativiti sendiri. Sebab seni itu tidak terhad kepada sesuatu bukan satu arah saja, tapi seni itu sebenarnya luas. Semuanya seni dan mengikut interpretasi kita sendiri. Seperti yang saya perhatikan Zara punya boneka Zara ini memakai pakaian yang ada butang berwarna biru dan kuning, dengan di bawah sini juga berwarna biru dan kuning. Kaki juga kasut juga warna biru. Saya rasa Zara suka warna biru ni, cikgu. Betul, kita tengok. Zara telah menghasilkan sesuatu bahan ataupun karya di mana perbezaan warna dan juga bentuk tu jelas sekali kelihatan, sebabnya kasut macam Hani cakap itu kasut dan sebagainya. Hanif pun sendiri dah tahu, itu kasut. Ada kasut juga, itulah cikgu. Fungsi bentuk. Saya pasti kita semua menghargai seni, dan sebentar nanti kita sama-sama akan belajar sedikit mengenai apresiasi seni. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Boneka adalah salah satu bahan PDP yang sangat menarik. Boneka boleh meningkatkan daya pemikiran yang kreatif dalam kalangan murid, dan dia juga boleh membantu murid mengeluarkan idea yang kreatif dan kritis. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Hari ini kita sama-sama belajar pendidikan seni visual tahap 1 dengan topiknya boneka Pinocchio. Seperti yang boleh diperhatikan di sini, ada Pinocchio di sini, ada seekor kucing yang comel juga di sini, dan inilah Geppetto, orang yang telah menghasilkan Pinocchio. Dan kalau boleh tengok dengan dekat, Geppetto menggunakan tali untuk mengawal Pinocchio, seperti yang kita telah membincangkan sebelum kita berehat tadi. Baiklah, bersama saya ialah Cikgu Fahmi bin Zakari dari SK Danau Kota 2 Setapak, Kuala Lumpur. Cikgu, sebelum berehat tadi, kita juga ada ingin membincangkan mengenai apresiasi seni, cikgu. Penghargaan kepada karya seni. Betul, cikgu. Okey, baik. Untuk penghasilan ataupun setiap aktiviti yang kita hasilkan mesti ada penghargaan. Setiap apa yang kita hasilkan mesti ada teguran ataupun kritikan dan juga
apa yang saya terangkan tadi adalah penghargaan. Something good lah, apa yang kita nak cakapkan kepada hasil yang kita telah lakukan. Okey. Betul cikgu. Saya rasa dengan setiap ciptaan yang kita lakukan itu ataupun setiap hasil seni cikgu, kita harus menjiwai watak perasaan, barulah hasil seni tersebut dapat disampaikan dengan sepenuhnya. Bagi elemen ataupun pengajaran yang saya telah hasilkan bagi boneka Pinocchio pada kali ini adalah apa yang elemen penting yang dia dapat terapkan kepada murid-murid, iaitu pengajaran, pembentukan badan, tangan, kaki. Apa elemen yang penting kita masukkan, iaitu bahasa seni visual dan sebagainya lah. Betul, cikgu. Cikgu, saya sebagai seorang, saya rasa saya kurang kreativiti saya sendiri. Tetapi jika saya ingin menghasilkan boneka seperti ini, apakah sumber-sumber inspirasi saya, cikgu? Sumber inspirasi yang kita terapkan, selalu setiap kali penghasilan karya, saya selalu terapkan nilai murni, pengajaran, apa yang saya akan dapat daripada penghasilan tu. Contoh, dari segi penghasilan kaki dan tangan, apa yang saya terapkan adalah secara logiknya. Adakah kaki tu lebih besar pada kepala lebih besar ke kaki, tangan dan sebagainya. Di situ kreativiti dan produktif pemikiran setiap orang tu kita dapat menjana ataupun kita dapat menghasilkan sesuatu idea lah. Idea yang baru, betul cikgu. Cikgu, sebenarnya saya ingin bertanya sedikit dengan Zahra. Zahra di rumah, murid dalam talian di rumah ya. Zahra, apa nak tanya sedikit, ketika Zahra menyiapkan boneka ini, apakah inspirasi Zahra? Mengapa Zahra memilih warna kuning? Kenapa pilih warna biru? Kongsikan sikit Zahra dengan kita. Ke Zahra suka warna biru ataupun Zahra memang suka warna kuning? Kenapa Zahra pilih warna tu? Sebab saya suka warna kuning dengan biru. Sebab dia suka warna kuning dan warna biru. Saya fikir Zahra ni suka kontra, warna yang lebih terang dan juga warna yang dapat menarik perhatian lah. Betul, saya setuju, itulah cikgu. Fungsi warna kita terapkan lah. Baik, cikgu. Cikgu, saya juga sebenarnya ingin bertanya juga perasaan murid-murid dalam talian kita mengenai apa yang kita telah belajar hari ini sama-sama, cikgu. Ya, boleh. Baiklah, kalau saya ingin bermula dengan Elviana, apakah perasaan Elviana mengenai apa yang kita belajar hari ini? Saya merasa sangat seronok kerana dapat menghasilkan boneka. Okey, betul. Okey, Elviana, kalau Abang Hanif tanya tadi perasaan kan, sekali ni cikgu nak tanya, apa nilai ataupun apa yang Elviana rasa semasa membuat ni? Kan kita kata, Elviana kata sebelum ni buat dengan ibu kan. Apa perasaan ketika buat boneka tu dengan ibu? Perasaan kerjasama. Pandai. Kerjasama antara ibu dan orang kata dapat nasihat, ibu dapat menasihatkan yang mana lebih yang lebih elok. Pandangan pada ibu tu lagi sangat penting kan, betul tak Elviana? Yang lebih elok, mungkin lebih kemas ya. Nanti kita tengok juga lah, mungkin ada 2 hasil boneka, cikgu. Satu daripada Elviana, satu daripada ibu Elviana sendiri. Mungkin nanti. Ikut kreativiti masing-masing. Baik, cikgu. Cikgu ingin bertanya, ada murid lagi yang cikgu ingin bertanya mengenai perasaan mereka? Okey, saya nak tanya anak murid saya. Saya nak suruh Damia. Damia, tunjukkan hasil yang awak buat. Damia? Ya? Hasil yang awak telah hasilkan, boneka yang telah awak hasilkan. Saya hantar, cikgu. Dia dah hantar. Jadi saya rasa ada dalam simpanan saya lah tu. Sebab kelas yang kami laksanakan ni adalah berlalu dan hasil-hasil yang saya bawa adalah hasil yang dipilih lah. Baik, saya rasa sangat penting. Damia, ketika Damia menyiapkan boneka tersebut, adakah Damia juga ada kerjasama dengan sesiapa? Dengan ibu bapa ke, dengan kawan-kawan ke? Saya bekerjasama dengan ibu saya. Ya, betul. Baik. Dia dah bekerjasama. Baik. Kita nak tanya Yuvian.
Okey. Dengan ibu cikgu. Dengan ibu juga. Okey, masa Yuven buat dengan ibu tu, siapa yang tolong awak bagi idea? Siapa yang bagi idea untuk awak hasilkan karya tu? Cikgu dan ibu. Oh ya, cikgu dan ibu. Cikgu Dengar dan tu, ibu dan cikgu. Itu sangat penting cikgu Terima kasih, untuk Juven. inspirasi. Baik, terima kasih. Baik, cikgu. Silakan cikgu. Apa Baik, lagi yang kita ada? Untuk penaksiran ke cikgu untuk murid-murid kita? Okey, pentaksiran. Okey, baik, untuk pentaksiran pada kali ini, saya selalu menerapkan elemen-elemen yang saya nyatakan tadi, bahasa seni visual, apa yang dia dapat daripada PBD. PBD adalah satu pentaksiran di mana menghasilkan pelbagai aktiviti dari aspek pemerhatian, lisan, respon dan tindak balaslah terhadap aktiviti yang dilaksanakan. Untuk kesemua hasil dan juga pembelajaran pada hari ini, saya juga ingin ingatkan ianya berada di alam sumberku, iaitu di bawah program perkasa yang dinyatakan baru-baru ini. Dan untuk anak murid saya sekalian, boleh juga lawati laman web ni untuk mendapatkan pengajaran dan juga info-info terkini mengenai pembelajaran pada hari ini. Betul, cikgu. Kepada mereka di rumah, murid-murid di rumah semua, boleh perhatikan di kaca TV anda ya, untuk layari laman Sesawang Sumberku untuk menambahkan lebih ilmu, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai mata pelajaran semua ya. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Fahmi bin Zakari SK dari SK Danau Kota, Setapak Kuala Lumpur, dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kelima-lima murid dalam tarian kita. Ada Elviana, Azahra, Yuvian, Alfian dan juga Damia. Dengan itu kan, dengan saya Muhammad Hanif, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka di rumah. Tetapi satu je lagi, kita doakan cikgu, sebelum kita habis kita akan nyanyi bersama-sama sebentar lagi kan, dengan pari-pari kristal biru kita, iaitu Cikgu Kalis. Baiklah, dengan itu insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bila hati inginkan bintang, tiada beza siapamu. Keinginan hati kan datang padamu. Jika hasrat masih di jiwa, capailah tanpa diduga. Bila hati inginkan bintang, impian pasti untukmu. Didik TV KPM